Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ni insya-Allah di Masjid Pengadang Baru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat barakah di sisi Allah SWT. Kita selalu duk sebut kita nak jadi orang soleh, orang soleh. Doakan saya jadi orang soleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita duk dengar kisah-kisah orang soleh. Apa maksud orang soleh? Dan macam mana nak jadi orang soleh. Malam ni kita nak dengar satu riwayat. Dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan perkara ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tanda-tanda dan ciri-ciri orang soleh. Nak tahu? Sebab bukan saja-saja kita nak tahu, kita nak jadi orang tu. Biar kita ni jadi disebut sebagai orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang soleh ni orang yang sentiasa mendapat rahmat di sisi Allah. Atau rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah limpah kasih sayang, belas kasihan kepada orang yang namanya orang soleh. Bagi as-solihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Daripada tadi duk lawan cakap saya tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap, dia pun nak bercakap ke, panggil duduk depan ni pun dia tahu ini. Remeasure. Mesti tu. Baik, Allah saya maaf senyap tu dia. Allah saya maaf tuan-tuan. Jadi subhanallah, dan kalau sebut orang soleh ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia ni daripada nampaknya orang yang sentiasa beramal soleh. Nampak ibadat dia tu sallallahu alaihi wasallam, dan ibadat dia tu kerana Allah semata-mata. Dia panggil orang soleh. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam,
terdapat 3 ciri-ciri dan tanda-tanda orang soleh. Kita nak tahu malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok disebut sebagai minas solihin. Amin. Amin ya. Amin rabbal alamin. Minas solihin. Kalau ada orang-orang yang meninggal itu, kita kata apa? Moga-moga dia termasuk daripada kalangan orang-orang saleh. Kita nak tahu apakah 3 ciri orang soleh ni, dengan harapan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang soleh ini. Berdasarkan sebuah riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, wahai Ali, tanda-tanda orang soleh itu ada 3. Yang pertama, selalu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh. Tulis nombor 1, tanda-tanda orang soleh ni, yang pertama, dia selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui amal soleh. Nombor 1. Yang kedua, selalu memperbaiki agamanya dengan beramal soleh. Nombor 3, selalu redha terhadap manusia dari apa yang diredhakan untuk dirinya. Ulang balik 3 ciri orang soleh. Yang pertama, dia sentiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui amal soleh. Yang kedua, sentiasa selalu memperbaiki agamanya dengan amal soleh. Yang ketiga, dia sentiasa redha terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, salli ala sayyidina Muhammad, dari apa yang dia redha pada dirinya sendiri. Mari kita nak tengok satu demi satu, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk diri saya dan untuk kita semua. Yang pertama, ciri orang soleh, selalu memperbaiki hubungan dengan Allah melalui amal soleh. Orang mukmin sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Salah satunya ialah dengan cara memperbanyakkan zikrullah. Macam mana cara orang mukmin nak jaga hubungan dia dengan Allah? Memperbanyakkan zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir merupakan amalan yang dapat dilakukan tanpa mengira masa, suasana dan waktu-waktu tertentu, kerana zikir merangkumi perbuatan yang menggambarkan ketaatan kepada Allah dan dilakukan semata-mata untuk mencari keredaannya. Kalau sebut zikrullah ni, dia bukan tetap waktu kan? Bukan ada waktu khusus untuk kita zikrullah semata-mata. Zikrullah ni sangat luas. Ulama pecah zikir ni kepada 3. Yang pertama namanya zikir qalbi. Yang kedua namanya zikir qauli. Yang ketiga namanya zikir fa'li. Zikir qalbi ni apa? Kalau tuan-tuan rangkum 3 bentuk zikir ni, sepanjang hidup kita boleh jadi dalam zikrullah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang Allah cerita tentang orang disebut sebagai apa? Allahumma salli ala ulul albab yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka sentiasa ingat Allah pada waktu mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berdiri dia, pada ketika duduk dia, pada ketika berbaringnya, pada setiap waktu sentiasa dalam zikrullah. Dia panggil ulul albab. Sebab zikir ni ada 3. Yang pertama zikir qalbi. Zikir qalbi ni apa? Muhasabah diri, tengok kelemahan-kelemahan diri, tengok dosa-dosa yang kita buat, tengok kejadian alam, tengok apa saja yang jadi dalam hidup kita ni, semua ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, tuan-tuan, nak sampai zikir qalbi bukan jangan faham zikir qalbi duduk diam-diam ingatlah hati, tak. Kita tengok apa semua ingat Allah, mengzikir qalbi. Sallallahu alaihi wasallam. Nak sampai kepada tuan-tuan tengok apa saja ingat Allah, hati kena bersih. Orang yang hati bersih ni, tengok apa saja teringat Allah SWT.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang tuan-tuan sampai turunkan jenazah dalam liang lahat pun dia balik tak semayang. Ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Gali kubur. Salli ala sayyidina Muhammad. Habis siap gali kubur, dia tinggal kubur tu, buat masuk jenazah turun kat situ, dia sandak dekat tiang, sokok. Mana Ustaz Syamad? Sagi orang buat apa semua tahlil apa semua siap-siap, dia cangkul bagi kemas sikit, ambil upah dia tuan-tuan, Salli ala Syamad, balik rumah, orang pergi solat zuhur, orang pergi solat asar, dia balik rumah tidur, tak solat. Ada orang macam tu. Maksud apa yang jadi dalam hidup dia, dia tak boleh ambil pengajaran. Sebab apa tak boleh ambil pengajaran? Sebab hatinya kotor. Nak sampai kepada tahap orang yang dia mampu untuk melihat seluruh kejadian alam ni semuanya kembali untuk ingat pada Allah, hati dia kena bersih dulu. Yang kedua dia panggil zikir qauli. Zikir qauli, zikir yang kita lafazkan. Sebutan-sebutannya, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, selawat pada Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dia panggil amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat, itu juga sebut sebagai zikir-zikir, sebagai daripada zikir-zikir qauli. Salli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran dan sebagainya. Yang ketiga dia panggil zikir fa'li. Zikir fa'li, zikir perbuatan. Sembahyang, puasa, solat Jumaat, buat haji, buat umrah, termasuk dia duduk dalam majlis ilmu. Ini pun dia bagi sebut sebagai zikrullah, duduk dalam majlis zikir. Maka kata Imam Nawawi, zikir ini merangkumi segala aspek gerak hati, sebutan, amalan, dan Imam Nawawi juga menganggap semua majlis zikir, semua majlis-majlis yang dianjurkan atas ketaatan kepada Allah adalah termasuk dalam zikrullah. Seperti majlis ilmu, majlis zikir, Salli ala sayyidina Muhammad, menceritakan sejarah-sejarah perjalanan salafus soleh dan sebagainya. Ini kita duduk ni tuan-tuan, yang disebut ni kita duduk dalam majlis zikir. Ni para malaikat duduk ramai celah-celah kita disebut nama-nama kita, bawa nama kita pergi bertemu dengan Allah. Mai daripada mana wahai malaikat? Kami mai daripada satu kelompok orang yang duduk berimpun mengingati Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sa'id bin Jabir berkata, zikir itu ibadat yang menghampirkan seseorang itu kepada Allah. Kalau sebut zikir, satu ibadat yang dengan urusan ibadat tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hasan Al-Banna pula menyebutkan bahawa setiap urusan yang dilakukan dalam rangka menghampirkan diri kepada Allah, itulah zikrullah. Apa saja yang tuan-tuan buat itu tujuan dia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu salah satu daripada bentuk zikrullah. Kerja boleh jadi zikrullah tak kerja? Boleh. Kalau tuan-tuan buat kerja tu untuk mendekatkan diri tuan-tuan kepada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, apa saja bentuk perbuatan tuan-tuan niat buat benda tu nak bagi dekat diri pada Allah, tuan-tuan, itulah zikrullah. Maksudnya luasnya yang disebut sebagai zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara amalan zikir yang paling utama iaitulah membaca Al-Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah zikir yang utama. Setiap perkataan dan huruf yang disebutkan akan diberikan oleh Allah pahala. Tuan-tuan, kita duduk ni zaman fitnah banyak. Sekarang ni kita duduk pada zaman yang sangat banyak fitnah. Tuan-tuan nak bagi jadi pahala boleh, tuan-tuan nak bagi jadi dosa boleh. Ni hari ni saja ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Entah berapa mesej yang masuk hari ni, nak boleh bagi jadi pahala pun boleh, nak bagi jadi dosa pun boleh. Ni saya nak cerita salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam grup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita pasal orang tu, cerita pasal orang ni, gambar orang tu keluar, video orang ni keluar, salli ala sayyidina Muhammad. Nak jadi pahala pun boleh, nak jadi dosa pun boleh, salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, apa yang kita buat, macam mana nak pastikan perbuatan yang kita buat tu boleh jadi pahala? Jadi pahala zikrullah. Salah satu daripada bentuk zikir, ingat pada Allah. Faham tak ni? Boleh tak nak share apa-apa dekat dalam Facebook ke, WhatsApp ke, Instagram ke, Telegram ke? Cuba tengok apa yang kita hantar tu boleh jadi pahala ke tak? Cuba timbang tengok. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda-tanda eloknya Islam seseorang tu ialah dia meninggalkan benda yang tak ada manfaat untuk dia. Cukup-cukuplah tuan-tuan kita buang-buang masa dengan benda-benda tak faedah. Yang Nabi SAW kata apa? Allah akan membina satu rumah di tengah syurga, di pinggir syurga, kepada orang yang mengelak daripada bercakap bohong walaupun main-main. Tengoklah grup WhatsApp kita tu, merapu aja, merepet aja. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam grup geng masjid pun dia merepet-repet lagi. Orang kena banjir tu pun dia boleh merepet-repet lagi tuan. Tunjuk gambar kereta jatuh dekat dalam apa ni sungai Jalan Parit. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu voice record kat bawah tu. Ada gambar kereta tu terjunam kat dalam longkang macam tu. Lepas tu ada audio, rakaman audio kat bawah tu. Dia kata apa? Berikut adalah temu ramah di antara pemberita dengan orang yang jatuh tu, tuan punya kereta tu, temu ramah dia. Kita pun nak tahu temu ramah apa. Tekanlah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tekan dia. Blub 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 blub. Selati dia kata apa? Tak ada kerja kau ni kau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak ada kerja. Banyak kerja lain lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Mai satu gambar pula tuan-tuan. Video pula. Berita terkini mengenai air sinar. Kita pun nak tahu juga apa. Tekan-tekan tuan-tuan sekalian. Tengok-tengok. Mana dia batal dia benar. Ini dapat ada kalau boleh dia. Berita Tamil. Saya kata, aduh ya Allah. Kita tak payah duduk merepek-merepek macam ni. Allah Ustaz, orang nak main-main sikit pun tak boleh ha. Hiburan-hiburan sikit pun tak boleh ha. Aduh, tuan-tuan, Nabi SAW cerita apa? Allah akan bina satu rumah di pinggir syurga dekat orang yang mengelak daripada bohong walaupun main-main. Tahu pasal apa Allah nak bagi sampai istana macam tu? Hebat sampai macam tu. Tahu pasal apa? Pasal benda ni orang suka. Tuan-tuan buat satu benda. Benda merepek. Ramai orang akan share. Hari itu saya dapat tuan-tuan, dia tulis tu, kisah curangnya seorang isteri kepada suami. Selalu kita dengar, selalu suamilah yang curang kepada isteri. Tapi kali ini di depan mata saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang isteri curang kepada suami dia. Saya ada semua mak, dia tunggu tu. Kita pun nak baca. Saya semua patut benda-benda macam inilah perlu di-highlightkan dalam masyarakat pun semua, keadaan-keadaan macam ni pun semua. Saya semua supaya benda ni tak berlaku lagi apa? Berlaku di belakang rumah saya. Saya tengok pada satu hari suami ni keluar pergi kerja pada setiap hari cari makan untuk anak dan isterinya dengan penuh tanggungjawab. Dia cerita. Kita pun scroll satu-satu dia buat keluar. So, cerita apa dalam Twitter tu, screenshot tu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang isterinya duduk tu jaga anaknya, ada dua ataupun tiga anak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menyedihkan, salah satu daripada anak dia tu dalam sakit. Anak dia tu sakit. Bila suami dia keluar, subhanallah, tuan-tuan, bila suami dia keluar daripada rumah, satu hari dia nampak di belakang rumah dia, dia kata, Allahumma salli alaihi wasallam, apa ada jantan lain yang masuk pergi berjumpa dengan isteri dia. Duduk buat benda tak baik. Dia kata, dia tengok subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, benda ni jadi di depan mata dia, serba salah dia. Dia ni seorang jiran yang baik. Dia kata dia tak patut biar benda macam ni, tapi dia nak bagi tahu dekat kawan tu. Dia kata sangat susah hati, macam mana nak buat ni?
Ini berlanjutan sampai berapa hari? Sehinggalah satu hari dia kata, dia nampak lelaki tersebut, si suami itu balik-balik dalam keadaan tiba-tiba isteri itu duduk dengan lelaki itu. Hari itu terbongkarlah rahsia. Dia pun ambil gambar, tuan-tuan. Dia pun tunjuk, inilah gambaran, inilah kisahnya apa yang berlaku pada hari tersebut. Tuan-tuan, dia pun tunjuk yang warna oranye itu suami dia, yang belang-belang itu isteri dia, dan yang tiga nampak ada anak seekor tu, kucing. Kurang ajar sungguh kita kata. Buat pernah aku baca berapa banyak page, kita scroll satu-satu, serius dia cerita, rupanya kucing. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, nak cerita apa ni tak ada kerja. Aduh, subhanallah. Banyak masa dia buat cerita kan. Tuan-tuan, ingat senang nak buat cerita betul. Nak dapat punchline tu. Wah, tuan-tuan. Saya duk cerita tuan-tuan, baru tu tengah-tengah aja dengar. Serupa macam tu lah aku hari tu tengah-tengah macam tu. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut apa? Min husnil Islam malik tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang tu, dia meninggalkan sesuatu yang tak ada manfaat untuk dia. Macam mana nak tinggalkan benda yang tuan-tuan boleh bayang tak? Semua waktu kita semua Allah akan persoalkan. Nanti akan berganjak kaki anak Adam, sehingga sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, nah Allah akan tanya waktu yang Allah bagi kat dia, macam mana dia manfaatkan. Kita ni duk draft, duk type, duk buat cerita bukan-bukan tu, mungkin ambil masa 5 minit kah 10 minit kah, duk type 5 minit dah kita buang masa kita. Kita pergi hantar kat grup-grup WhatsApp. Ada 10 grup WhatsApp. Soalnya ada 10 grup WhatsApp, satu grup WhatsApp ada 200 orang. Seorang ambil masa kata 2 minit untuk baca. Kan? 2 minit kali dengan 200. Soalnya dah berapa? Dah 400 minit buang kat situ. Kena ada 10 grup WhatsApp. Tu ada 4,000 minit yang Allah akan soal hang buat apa ni? Ni orang yang duk spend masa ni, kalau dia sebut Allah dah banyak mana? Kalau sebut la ilaha illallah, tu banyak mana dah? Tapi kita duk menjadi penyebab ramai orang membuang masa dia dengan main-main kita tu, bohong-bohong kita tu. Sebab tu tuan-tuan, Ustaz Ismail, kita pun seronok. Dia dah dapat tu seronok nak share. Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan. Ubahlah, cuba ubah sikit. Biar kadang-kadang jadi silent reader pun tak apa dekat dalam grup WhatsApp tu. Daripada merapu aja, merepet aja. Buang masa diri kita, buang masa orang lain. Cuba isi. Macam mana ulama sebut? Macam mana nak menggantikan benda-benda yang tak faedah tu dengan benda yang berfaedah? Isi dia dengan zikrullah. Isi waktu kita dengan zikrullah. Macam mana nak isi dengan zikrullah? Allah, tuan-tuan, sebut aja dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar tengok tuan-tuan. Tuan-tuan dapat satu benda merepek. Nombor 1, tuan-tuan jangan share. Kita sekarang sedap sangat nak share tu. Sonok nak share, tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sonok nak share. Nombor 1, bila dapat benda-benda merepek ni, jangan share dulu. Nombor 2, tuan-tuan, bila dapat satu benda pelik, satu benda yang tak baik, satu benda merepek, tuan-tuan selawat dekat Nabi SAW untuk menggantikannya. Try lah. Selawat ke, istighfar ke, apa-apa bentuk zikrullah. Dapat benda tu, kalau kita biasa duk buat, share. Tapi hari ni, daripada kita share, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis dah. Kalau rasa mampu nak delete. Buang masa tak payah nak layan ya. Cukup selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ganti. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ibadat zikir mempunyai pelbagai fadilat. Dia dapat dirasakan secara rasa dan perasaan lahiriah dan sebagainya. Sebahagiannya dapat pula dirasakan dengan perasaan batiniyah. Setiap orang dikurniakan fadilat yang berbeza-beza. Dia bergantung kepada tingkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tuan-tuan tengok kadang-kadang orang zikir-zikir tertentu, tuan-tuan, dia dapat kelebihan-kelebihan. Orang ni dapat beza, orang ni dapat beza. Saya pernah berjumpa dengan orang.
Oh, mulut dia selawat, tak berhenti. Jumpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita, Ustaz tahu tak saya duduk selawat ni? Apa benda Allah bagi macam-macam kat saya, Ustaz. Macam-macam Allah bagi kat saya. Benda yang saya tak pernah berjumpa, Allah bagi jumpa. Benda yang dah hilang berpuluh-puluh tahun, Allah bagi balik. Benda-benda yang ajib-ajib, Ustaz. Dia Allah bagi dekat dia macam tu. Ada orang selawat, nampak jumpa mimpi Nabi SAW. Ada orang waktu dia selawat, dia zikir-zikir, dia tak dapat apa-apa. Tapi nanti di akhirat dia akan dapat manfaat sangat besar. Masing-masing Allah bagi kelebihan. Sebab tu tuan-tuan tengok ada orang rajin sedekah. Sedekah ni, kelebihan dia banyak. Ada orang sedekah, dapat ganjaran Allah bagi waktu kaya raya. Saya pernah jumpa dengan seorang tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, buat 1000 biji rumah, tak pernah loan, 10 sen pun tak ambil loan. Saya tanya, buat macam mana ni? Dia kata, sedekah Ustaz, niaga pinjam dengan Allah lah Ustaz. Pinjam Allah macam mana? Sedekah Ustaz, Allah bagi. Waktu saya nak mula buka madrasah tu, jumpa dia. Dia kata, saya nak beli Quran 300 biji, dalam nak pakai dalam 300 ringgit. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz nak pakai duit ke Ustaz nak pakai Quran? Kalau Quran kami beli Quran bagi. Kalau Ustaz tak mau Quran, kami bagi duit. Kau Ustaz boleh guna 4 lagi. Boleh Ustaz, saya ingat tuan, saya nak ambil duit lah. Berapa Ustaz perlulah? 300. Tunggu Ustaz lah. Kerana Ustaz, tulis cek kat Ustaz. Tulis nama Ma'had Darul Faizin. Berapa Ustaz nak? 300. Tulis kat Ustaz 5,000. Oh lah, hati saya kata apa? Kalau saya tahu lagu tu, saya minta kat dia 1,000. Dapat banyak lagi. Dia tulis Tuan 5,000. Tak sempat 2 minggu tuan-tuan, jumpa saya dekat Shah Alam. Sambil duduk breakfast kami 2 orang. Ustaz tahu tak nak cerita? Lepas saya bagi kat Ustaz 5,000 tu, Ustaz salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tender projek yang saya tender nilai dia 10 juta rejected Ustaz. Yang dah reject dah tutup file, dah chop reject, ikat file, tak dalam filing dah. Ustaz tahu apa dia buat? Dia boleh buka balik file tu, panggil mesyuarat balik, owner balik kat saya, daripada 10 juta naik jadi 13 juta. Bukan setakat yang tak approve tu jadi approve. Harga nilai tu naik lagi daripada 10 juta 13 juta, lebih kurang macam tu lah. Saya sampai tak tahu apa buat. Ustaz, saya pergi duduk masjid, saya i'tikaf. Tu nak cerita kelebihan sedekah. Bila kita dengar macam tu, kita pun pulun nak buat macam tu juga. Tapi kita tak dapat macam mana dia dapat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang iman kita ni beza-beza. Nak tengok waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada Nabi SAW cerita tentang ada kaum Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisap 70,000 orang. Umat Nabi SAW, daripada umat Nabi SAW akan masuk syurga 70,000 orang. Nabi SAW cerita, aku diperlihatkan satu umat yang Nabi ni, dia pengikut dia ada seorang yang pengikut dia. Ada Nabi ni pengikut dia 10 orang. Ada Nabi ni langsung tak ada pengikut pada. Yang ramai itu umat Nabi Musa. Yang aku nampak di sana tu, yang ramai ni umat aku. Daripada mereka ni, umat aku ni yang ramai ni, 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Dalam ramai bila duk cerita tentang masuk syurga tanpa hisab ni, para sahabat semua duk tengah dengar teringin ni. Seorang lelaki angkat, Rasulullah, boleh tak minta doakan saya termasuk daripada kelompok tu? Nabi kata apa? Kamu termasuk daripada mereka. Oh, seronoklah dia. Tiba-tiba ada seorang lagi, Rasulullah, boleh tak doakan saya masuk dalam kelompok tu? Nabi kata apa? Ukasyah telah mendahului kamu. Lelaki yang awal tanya, dia nama dia Ukasyah. Dia kata, Ukasyah ni dah mendahului kamu. Maksud, orang yang kedua tak dapat doa macam mana orang pertama tadi ni. Pasal apa? Pasal orang pertama tadi ni, dia minta tu dengan iman dia. Dia minta bila Nabi cerita kelebihan tu, dia minta tu
Pasal dia percaya sungguh kata Nabi SAW. Orang kedua pasal apa? Orang kedua pasal nak tiru orang pertama. Faham tak ni? Kita macam tu. Ada orang sedekah. Sungguh sedekah. Pasal apa sedekah ni? Pasal ganjaran ya Allah janjikan sangat banyak sedekah. Ganda 700 kali ganda. Allah gantikan dengan lebih baik. Allah sebut dalam Quran. Nabi kata takkan berkurang harta orang sedekah. Takut apa? Bagi je Ustaz. Allah janji kelebihan-kelebihan semua. Bagi je Ustaz. Ada orang macam tu. Dan daripada dia bagi itu, Allah bagi ganti yang lebih-lebih hebat. Kaya dia, bisnes dia makin maju dan sebagainya. Orang kedua, seorang lagi, dia tengok orang tu kaya dengan sedekah. Dia tengok orang tu dapat nikmat dengan sedekah. Orang tu dapat hasil dengan sedekah. Dia pun nak tiru, nak jadi macam orang tu. Maka dia pun sedekah. Beza tak iman orang pertama dengan iman orang kedua? Beza tak? Beza. Maka kita kalau nak zikrullah dan nak dapat semua kelebihan daripada zikrullah, buat kerana Allah. Walaupun buat kerana hasil itu juga indirectly buat kerana Allah juga, asalkan hasil itu daripada Allah. Buat bukan pasal manusia, buat pasal Allah. Tapi buat kerana hasil, nak fadilat-fadilat tertentu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka terkait dengan iman seseorang itu, maka berbeza juga dia punya kelebihan-kelebihan dan fadilat dia. Semakin banyak kita berzikir, beristighfar, membaca Quran dan solat tahajud, maka akan terjalinlah hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis daripada Bilal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah bersabda yang bermaksud salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah kamu berqiyamul lail, bangkit qiyamul lail, kerana dia merupakan amalan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Tuan-tuan, ingat ni elok. Nabi suruh kita qiyamul lail. Qiyamul lail ni apa? Bangun malam. Qiyamul lail ni apa? Bangun malam. Dalam qiyamul lail ni buat apa? Boleh jadi sembahyang. Boleh tak bangun qiyamul lail baca Quran aja? Boleh tak? Bangun pukul 4 pagi baca Quran sampai subuh. Boleh tak? Boleh? Boleh tak bangun qiyamul lail doa aja? Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, luang masa sepanjang masa dari 4 pagi sampai subuh doa aja. Boleh tak? Qiyamul lail tu? Boleh tak mai dengar tazkirah pukul 4 pagi kat masjid? Masjid Pengadang Baru buat bulan depan sempena dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puasa sunat apa? Pukul 4 pagi. Kuliah 4 pagi. Panggil ustaz mai ceramah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Silat-silat tinggal ustaz tu seorang. Kami waktu saya ingat dulu waktu saya duduk ngaji kat Yaman. Waktu qiyamul lail bulan puasa tu 10 akhir Ramadan, ceramah, forum ceramah. Saya pun balik-balik tu saya beritahu dekat masjid dekat apa, mari kita try buat sekali tengok. Kita buat ceramah pukul 4 pagi. Waktu 10 akhir Ramadan tu, kita ambil satu malam, try satu malam dulu. Malam 27 tu, bangkit start pukul 3.30 pagi, main tahajud dulu. Main tahajud 2 rakaat, lepas tu mayang apa sikit, kemudian buat tazkirah lagi. Lepas tu habis tazkirah tu sahur, lepas sahur buat forum subuh pula lepas tu. Try tengok. Duit ingat kot tak ada orang mai, rupa-rupanya ramai orang mai. Tahu pasal apa? Pelik. Nak tengok macam mana tu tazkirah pukul 4 pagi ni. Ramai penuh masjid. Dan try tengok hari ni, bulan depan kita try buat tengok. Dah tengok ramai ke tak ramai tu kan. Boleh tak ceramah pukul 4 pagi? Qiyamul lail tak? Qiyamul lail. Duduk dalam majlis ilmu. Lena tu dah boleh tengok lah. Syarat mau buka lampu semua kita terang sikit. Mau buka lampu hutang ustaz je, yang lain semua gelap, pakai ustaz ceramah seorang-seorang tu dan tertungging-tungging kat belakang tu. Allahumma salli tuan-tuan. Tapi itu juga qiyamul lail. Tuan-tuan, amalan yang kita buat lepas daripada waktu isyak sampai subuh, itulah qiyamul lail. Buatlah amalan-amalan. Lepas tu saya selalu duk cadang, saya pergi kat mana pun tuan-tuan, tolong jangan tinggal sunat witir. Lepas maya isyak, buat sunat witir siap-siap.
Pasal apa? Tu sebahagian daripada qiyamul lail. Saudara Muhammad, tu dah qiyamul lail dah. Qiyamul lail yang tak perlu untuk tidur dulu. Kalau tahajud kena tidur dulu. Boleh buat siap-siap. Lagi lepas main isyak bangun buat witir 3 rakaat tu part of. Sebagai daripada qiyamul lail. Sebab Nabi kata apa? Nombor 1 Nabi kata, itulah kebiasaan, itulah amalan orang-orang soleh sebelum dulu kamu. Kalau sebut orang soleh, dia mesti qiyamul lail. Oh, dia tu soleh lah. Orang soleh sangat lah dia tu. Tapi qiyamul lail tak pernah bangun. Tak kena. Dia macam tak ngam. Kalau cerita orang soleh, dia mesti qiyamul lail. Kalau dia tak qiyamul lail lagi, dia belum orang soleh lagi. Belum lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan qiyamul lail juga mendekatkan diri kamu kepada Allah. Pasal apa? Tuan-tuan bangun qiyamul lail tu dah tunjuk kat siapa? Kalau tuan-tuan kita buat ibadat depan orang ni, macam-macam niat ni, saya yakin duduk depan saya ni semua mai ni kerana Allah semata-mata. Betul kan? Tapi ada tak boleh jadi tak di kalangan kita ni yang mai dia sebab apa? Sebab dia berkenan anak Tok Bilal mai tunjuk pilah muka. Mana tahu Tok Bilal nampak dia tunjuk muka. Kok Tok Bilal ambil dia jadi menantu. Ada yang mai kadang-kadang ni sebab apa? Sebab nak jadi calon ke apa supaya orang pilih dia. Sallallahu alaihi. Faham tak ni? Ada semacam masing-masing ada niat-niat dia tertentu. Tapi saya yakin semua yang main ni tak ada niat apa-apa melainkan kerana Allah lah. Betul tak ni? Angguk rumah mah. Ya saya lillahi taala. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tuan-tuan bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, tak ada sebab lain dah tuan-tuan. Melainkan kerana Allah. Siapa tahu? Melainkan tuan-tuan pergi update Facebook. Buat IG story lah, Facebook lah. Pukul 4 pagi tulis tu, marilah kita sama-sama bangun qiyamul lail. Waktu ini waktu yang sangat tenang. Amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Post pukul 4 pagi. Siapa nak tengok punya post tu? Habis pasal apa post pukul 4 pagi tu? Satgi ada kawan komen kat bawah tu, awalnya bangun tu mesti qiyamul lail tu. Satgi tu dia tu, bolehlah. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Duit tuan-tuan sahabat. Faham tak ni? Yang tadi nak macam ikhlas dah, habis tu tak ada lah ikhlas dah. Pasal apa? Berapa like tu ada subhanallah. Esok pukul 4 pagi tulis lagi. Tuan-tuan, siapa pun tak payah tahu, bangun seorang-seorang pakai cantik-cantik, pakai smart-smart, pakai minyak wangi, hampak sejadah Allah. Allahu Akbar. Solat seorang-seorang. Cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Solat ikhlas. Syekh Muhammad, Allahumma salli alaihi, Syekh Muhammad Aslam, Syekh Muhammad Aslam At-Tusi rahimallahu ta'ala ni. Dia boleh bangun qiyamul lail malam-malam menangis sampai bengkak mata dia ni. Dia punya menangis ni sampai mata dia ni bengkak lebam. Menangis sepanjang hari, sepanjang malam. Esok ni apa dia buat? Dia pakai celak, dia basuh muka dia pakai celak tebal-tebal supaya orang tak perasan apa dia buat pada sebelah malam. Punya nak sembunyi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Entah. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas. Kenapa Imam Malik bin Anas? Imam Malik lah, mazhab Maliki. Anas bin Malik sahabat Nabi. Ini Malik bin Anas. Berkata anak murid dia, kami mendapati bagaimana Allah mengangkat nama Imam Malik tidak lain adalah kerana bagaimana dia menyembunyikan ibadatnya. Rupanya lagi kita sembunyi ibadat kita, lagi Allah buat naik nama kita.
Tak payah tunjuk ke orang, tak payah cerita ke orang apa kita buat. Kita buat seorang-seorang senyap-senyap aja. Allah akan buat naik nama kita. Tak payah risau. Sallallahu alaihi Muhammad. Syekh Muhammad Aslam At-Tusi tadi ni tuan-tuan, waktu dia mati, ribu orang mai. Pasal apa? Allah angkat darjat dia waktu dia hidup. Sembunyinya ibadat kepada Allah. Ikhlas. Imam Malik, dia punya qiyamul lail, dia punya ibadat yang dia sembunyi, siapa pun tak tahu. Sampai dia sebut apa? Kalaulah ada satu tempat yang aku boleh buat ibadat yang malaikat pun tak tahu aku buat apa, aku nak pergi tempat tu. Maksud dia nak sembunyi ni bukan sekat sembunyi pada orang. Sampai malaikat pun kalau boleh nak sembunyi. Tapi tak ada tempat tu. Tuan-tuan, akhirnya Allah angkat nama dia. Kita tak payah duk tonjol diri kita, tuan-tuan. Tak payah tonjol apa kita buat. Tak payah siapa tahu apa kita buat. Biar Allah je tahu. Ini cara nak bagi dekat diri pada Allah. Nak didik ikhlas. Ikhlas. Sedekah. Tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Bagi nampak. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan bagi siapa tahu. Tapi jangan pula esok tak ada orang main masjid. Cerah masjid. Pasal apa semua masjid? Pasal apa semua tak main masjid? Menyembunyikan ibadat. Bukan macam tu. Ibadat-ibadat sunat tu. Biar terus tunjuk orang. Tak payah cerita ke orang. Dalam Facebook kita ni, dalam WhatsApp kita, Facebook kita, Instagram kita, tak ada satu pun yang menonjolkan ibadat kita. Melainkan nasihat, tak apa. Jomlah Sallallahu alaihi Muhammad, kelebihan berpuasa sunat Isnin Khamis. Tak payah tulis apa? Alhamdulillah dan hashtag dan sahur, hashtag dan satu juzuk, hashtag dan tahajud. Tak payah. Biar siapa pun tak tahu apa kita buat. Nak didik ikhlas. Antara cara untuk mendidik ikhlas, qiyamul lail. Qiyamul lail. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata qiyamul lail. Hendaklah kamu berqiyamul lail, Nabi SAW. Yang nombor satu, dia merupakan amal orang soleh sebelum daripada kamu. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, qiyamul lail mendekatkan diri kamu kepada Allah. Yang ketiga, qiyamul lail menutup dosa-dosa dan kejahatan. Salli ala sayyidina Muhammad. Menutupi dosa-dosa dan kejahatan. Orang yang bangun qiyamul lail, orang yang lazim qiyamul lail, dia tak teringin nak buat maksiat. Ada agak-agak orang, kaki karaoke, semua tuan-tuan. Dekat mana ada restoran yang ada karaoke memang nampak muka dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi qiyamul lail tak tinggal. Rasa macam tak apa nak ngam. Ni macam dangdut. Tapi qiyamul lail tak tinggal. Orang yang rajin qiyamul lail, dia terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat. Dia tak teringin. Sebaliknya, orang yang buat dosa dan maksiat, dia tak teringin pula untuk qiyamul lail. Seorang berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Syekh, aku ni duk buat jahat, suka buat maksiat, tapi rezeki murah je. Suka buat maksiat, tapi rezeki murah je. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Adakah itu tanda Allah sayang kat aku? Dia tanya. Nampak macam logik kan? Kita pun kadang-kadang macam tu juga. Lalu apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia kata, kamu qiyamul lail tak? Kamu bangun tahajud? Tak. Cukuplah kemurkaan Allah apabila Allah tak mengizinkan kamu untuk bertahajud kepada dia. Rupa-rupanya antara tanda Allah murka kat seorang tu, dia tak boleh nak bangun tahajud.
Tuan-tuan, 10 minit je sebelum azan. 10 minit je sebelum azan. Kalau boleh tiap-tiap malam. Kalau tak boleh tiap-tiap malam, dapat seminggu 3 kali pun tak apa dah. Bangun tahajud 2 rakaat. Kalau tuan-tuan rasa berat sangat, takut lagi tak terjaga dengan tahajud, tuan-tuan buat siap-siap sekejap lagi sembahyang witir siap-siap. Niat nak bangun tahajud esok hari. Sekejap lagi buat witir siap-siap. Witir itu insya-Allah sudah dikira sebagai qiyamul lail. Kamu niat siap-siap esok nak bangun tahajud. Kata Nabi, kalau dia tak terjaga tahajud, tetap ganjaran pahala seperti bertahajud akan dikurniakan kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Syarat niat tu azam sungguh nak bangun lah, dapatlah pahala tu. Tapi kalau niat Allah esok nak bangun tahajud lah, tapi kalau tak bangun tahajud pun tak apa, niat dah ada. Tapi nak bangun tahajud tapi tak apalah, niat tak apa. Tapi nak itu tak dapat lah. Ini memang susu dia nak bangun tapi tak terjaga sungguh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kat pahala tahajud. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia menghalang maksiat, menghalang dosa. Dan yang best sekali tuan-tuan dengan tahajud ni, tuan-tuan tahu apa? Tak apa dia? Kata Nabi SAW, tahajud ini dia akan mengusir penyakit daripada badan. Oh, ni kita ada orang tulis satu buku, Sallallahu Sayyidina Muhammad, mengusir, menyembuh penyakit dengan bersedekah. Ada sedekah sembuh sakit dia. Ada orang tanya seorang makcik tu, hari tu sakit, sembuh dah lagi Ustaz. Alhamdulillah sembuh Ustaz. Makcik makan ubat apa? Ubat makcik buat Ustaz? Tak apa dia. Tiap-tiap malam makcik bangun tahajud. Nabi kata tahajud menyembuhkan, mengusir penyakit daripada badan. Alhamdulillah, makcik yakin sungguh Ustaz, Allah bagi sembuh. Alhamdulillah. Siapa kata? Nabi kata. Tuan-tuan takut COVID, Sallallahu alaihi wasallam, takut penyakit macam-macam duk main, takut macam-macam penyakit macam-macam lah ni tuan-tuan, sampai takut kita. Duk elok-elok sakit, duk elok-elok sakit. Ui, takut kita tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bagi tadi pergi ziarah birah saya, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duk elok-elok, muda lagi tuan. Nanti si Muhammad naik motor pergi bawa kereta, naik motor rasa kebal-kebal. Berhenti tepi jalan, sampai kat depan rumah dah. Elok nak tongkat motor, kaki tak boleh nak, tak boleh nak tongkat motor dah. Jatuh, stroke. Tiba-tiba aja. Sallallahu alaihi wasallam, stroke. Allah Rabbi dan sallallahu alaihi wasallam. Takut macam-macam. Takut penyakit. Dia mulai jawab dia. Dia ajak orang tua-tua mandi pagi. Sebelum subuh. Mandi sebelum subuh. Kata ulama, mandi buang penyakit. Kita cantik mandi subuh. Mandi sebelum subuh dah. Pasang water heater pula. Nak mandi cantik, mandi sebelum subuh tu, mandi air yang sejuk tu. Tuan tengok orang tua-tua lu, sehat, badan cergas. Mandi mana? Telaga tuan. Dia lah. Pergi kat telaga tu, mandi je. Ambil cebok, boom. Dulu lagi best tuan dulu. Tahu macam mana? Kita cicik dulu kan? Cebok air dekat dalam bekas tu. Apa ni dia panggil apa? Cebok tu. Tahu cebok yang ada tangan tu kan? 1, 2, 3. Boom, tak kepala. Syok buat tu pagi-pagi. Budak-budak ni tak ada tuan. Cebok tu pun tak kenal apa. Pakai shower kat atas. Dulu mandi telaga tu menggeletak pagi-pagi. Sehat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi subhanallah, ingat hadis tu elok. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya.
May yad'uni fastajib lahu wa may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Bukhari Muslim. Atau kama qala Rasulullah SAW. Turun Allah SWT ke langit dunia bila sepertiga akhir malam. Maksud Allah terlalu hampir dengan hamba dia. Allah kata, siapa yang berdoa padaku, aku nak mustajabkan. Siapa yang nak minta apa-apa daripada aku nak kabulkan. Nak bagi dekat dia. Siapa yang minta ampun, aku nak ampunkan. Tu sepertiga akhir malam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara bentuk-bentuk zikrullah lagi tuan-tuan, ialah memberi nasihat yang baik kepada saudara se-Islam. Gunakan medium Facebook kita, WhatsApp kita, Instagram untuk bagi nasihat elok. Salli ala sayyidina Muhammad. Ajak orang sedekah, ajak orang sembahyang sunat, ajak orang buat ibadat, ajak orang buat. Tuan-tuan, sebab Nabi SAW kata apa? Dengar hadis ni elok. Ini sebuah hadis qudsi. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Hakim dan Abu Nuaim. Mudah-mudahan jadi semangat kat kita ni. Semua orang boleh buat kerja ni. Tahu Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah telah berfirman, sebaik-baik persembahan yang dapat diberikan hambaku kepadaku ialah menyampaikan nasihat kerana-Ku. Sebaik-baik persembahan, hadiahlah yang dapat hambaku bagi dekat aku, kata Allah, ialah dia menasihati orang lain kerana aku, bukan kerana siapa-siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guna tu. Tulis. Hari ni ambil satu hadis tentang sunat witir ke sebagai contoh. Tulis kat dalam tu, tulis dekat dalam Facebook kita, tulis kat Instagram kita, share. Orang tengok. Buat kerana Allah. Itulah persembahan paling istimewa daripada seorang hamba kepada Tuhan. Tuan-tuan, salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis dah yang pertama tadi ni, yang keduanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu memperbaiki agamanya dengan beramal soleh. Iaitu orang mukmin sentiasa memperbaiki agamanya, iaitu dengan menuntut ilmu dan mengikuti proses pentarbiahan. Dengan peningkatan ilmunya, maka dia akan meningkatkan amalan-amalan solehnya dan juga menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Dan mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita lah, insya-Allah. Salli ala sayyidina tuan-tuan. Jadilah kita ni, berusahalah kita ni untuk jadi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Pengadaan Baru yang menjemput saya untuk malam ini, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.